الحمد لله القائل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisih dalam satu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan menghuraikan tajuk jalan memperoleh redha kedua ibu bapa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, air mata yang tumpah ke pipi kedua ibu bapa itu barangkali boleh membawa kepada dua makna. Sama ada ianya air mata kegembiraan apabila senang melihat anaknya, atau ianya adalah air mata kesedihan apabila melihat tingkah laku anaknya. Ada kalanya kita ini bersalah kerana membiarkan ibu bapa kita merasa sedih dengan perbuatan kita. Agama Islam adalah satu agama yang amat mementingkan adab seorang anak terhadap kedua ibu bapanya. Memuliakan kedua ibu bapa bukanlah hanya dengan cara memberi kesenangan harta yang melimpah ruah, akan tetapi memuliakan kedua ibu bapa itu adalah dengan melakukan kebaikan kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra ayat 23 yang telah dibacakan tadi pada awal khutbah, yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni yang bersopan santun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya kunci utama bagi seorang itu untuk memperoleh syurga ialah dengan mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sedarkah kita bahawa antara jalan untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan mendapatkan keridaan daripada kedua ibu bapa? Perkara inilah yang sering dilupakan oleh insan yang bergelar anak. Hal ini selaras dengan hadis
yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, keridaan Allah itu terletak pada keridaan kedua ibu bapa, dan murka Allah itu terletak pada murka kedua ibu bapa. Saudara-saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, jika hari ini kita menjadi seorang yang hebat dan berjaya, pastinya ia adalah kerana doa dan pengorbanan kedua ibu bapa. Mereka adalah merupakan insan yang wajib kita hormati dan taati. Mereka telah berkorban segala-galanya untuk keluarga dan anak-anak, peluh keringat, tenaga, harta benda, bahkan nyawa pun mereka sanggup berkorban demi memastikan anak-anak mereka dapat hidup dengan gembira. Bermula dari alam kandungan sehinggalah umur dewasa, mereka telah membesarkan kita, menyediakan makan minum, pakaian, tempat tinggal, pelajaran untuk kita. Dan yang paling penting ialah mereka sentiasa mendoakan kebaikan dalam hidup kita. Namun apa yang berlaku pada hari ini? Ada segelintir anak-anak yang melihat ibu bapa mereka sebagai satu beban yang menyusahkan. Masih terdapat dalam kalangan anak-anak yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri berbanding kehidupan kedua ibu bapa mereka. Bagi mereka yang masih mempunyai kedua ibu bapa, mereka sepatutnya bersyukur kerana Allah masih menyediakan peluang untuk mereka memperoleh ganjaran yang besar, yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bermaksud, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata bahawa ketika Nabi SAW menaiki mimbar, ketika baginda menaiki anak tangga yang pertama, baginda menyebut amin. Kemudian apabila menaiki anak tangga yang kedua, baginda menyebut amin. Kemudian apabila menaiki anak tangga yang ketiga, baginda menyebut amin. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, kami mendengar engkau menyebut amin sebanyak 3 kali." Baginda menjawab, "Ketika aku menaiki anak tangga yang pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, celakalah bagi seorang manusia yang bertemu dengan Ramadan tetapi keluar daripadanya tanpa diampuni dosanya." Lalu aku pun menyebut amin. Kemudian Jibril berkata, celakalah manusia yang ibu bapanya yang masih hidup atau salah seorang daripada mereka yang masih hidup, tetapi hal itu tidak memasukkannya ke dalam syurga. Aku pun menyebut amin. Kemudian Jibril berkata, celakalah manusia yang apabila namamu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut di sisinya tetapi dia tidak berselawat ke atasmu. Aku pun menyebut amin. Saudara-saudara sedang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya tanggungjawab kepada kedua ibu bapa tidak wajar dilihat sebagai beban, akan tetapi hendaklah disyukuri sebagai nikmat untuk mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sewajarnya kita wajib memahami hati dan perasaan kedua ibu bapa kita, kerana mereka sudah berada pada waktu usia tua, tiada kekuatan, semakin lama mudah tersinggung dan memerlukan perhatian dari seorang anak. Yakinlah, sekiranya hari ini kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita, nescaya esok usia kita sudah tua, maka anak-anak akan berbuat baik kepada kita. Namun sekiranya kita bersikap buruk terhadap kedua orang tua, nescaya tidak mustahil suatu hari nanti anak-anak kita pula yang akan melakukan perkara yang sama sebagaimana kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Oleh itu, sebagai seorang anak, kita perlu mencari keredaan daripada kedua ibu bapa kita sebanyak mungkin. Anak-anak hendaklah sentiasa mengambil berat,
dan bertanya khabar kedua ibu bapa. Lebih-lebih lagi mereka yang sudah berkeluarga dan tidak tinggal serumah dengan kedua ibu bapa. Ziarahilah mereka, kerana pastinya hati mereka akan gembira apabila dapat mendengar suara dan melihat kita di sisinya. Sebagaimana seorang bapa yang begitu marah kepada seorang anak, pastinya di dalam hati kecil mereka tetap berharap agar kepulangan anak ke sisinya apabila mereka sudah tua. Sebagai seorang anak, kita juga perlu membantu memenuhi keperluan kedua ibu bapa dalam kesusahan, sebagaimana mereka membesarkan kita sewaktu kecil dahulu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang bermaksud, seorang lelaki pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling utama? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua ibu bapa, dan berjihad pada jalan Allah. Justru sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin mengingatkan kepada jemaah sekalian, tanpa kedua ibu bapa, siapalah kita? Dan adakah kita mampu untuk berada pada kedudukan yang kita miliki pada hari ini? Jangan sesekali kita meninggalkan doa kepada kedua ibu bapa, dan bapa kita sama ada mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Kasihilah mereka dan sayangilah mereka. Jangan biarkan mereka melalui hari-hari tua tanpa perhatian daripada seorang anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, mengasihi dan meridai kedua ibu bapa kita di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra ayat 24, wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bermaksud, dan hendaklah engkau merendah, menghinakan diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurkanlah rahmat kepada mereka berdua, sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya, memelihara dan mendidikku semasa aku kecil. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara, akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya.
Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala firman dalam suratul Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan juga sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, istri-istri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang melandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya Ibn Abdul Haris Sani Syariatik, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang Ketuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zaris Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, kepada Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Mustamam, paduka putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khudhul kafarah wa mubtadi'is sayyi'ati wal musyrikin wa kull man huwa aduwwul lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin waqdi ad-dayn 'anil madinin wa ahsin khalasal masjunin واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.